Okey. Kita dah live pukul 9. Jadi berapa orang yang dah join? 136 orang partisipan. Okey. Sekejap, saya nak sharekan live ni dekat Facebook. Okey, semua yang dah join ni boleh letak dekat chat tak? Dengar tak apa yang saya cakap? Okey, semua jelas dengar tak? Kalau dengar sila respon dekat ruang komen, saya nak tahu. Oh, banyak komen. Ya, ya. Jelas. Okey, jelas Okey. Video okey tak? Saya sekejap. Okey, nampak Okey. So, kejap lagi kita akan ni, saya share kejap kat Facebook saya. Tak boleh share. Sekejap. Okey, tak apa. So, tak boleh share kat Facebook. Tak apa. Kita teruskan je. Jadi, topik malam ni saya nak kongsikan kepada anda semua tentang strategi ads e-commerce. Bagaimana kita nak hasilkan iklan, nak hasilkan jualan 5-6 angka pada bulan puasa dengan gunakan ads dan e-commerce. Okey, siapa yang dah ready? Sila letak kat chat, ready. Saya nak tengok berapa ramai yang dah ready. Ready. Okay, ready. 175 orang yang daftar 600 orang. Yang daftar 600 orang, yang masuk 176 orang. Tak apa. Okay, ready. Jom kita start. Okay. Jadi sebelum kita nak mula, pastikan anda buka slide ni full screen Zoom ni anda on full screen. Kalau tak pasti, ini contoh kalau dekat desktop, dekat penjuru kanan atas tu ada butang view, klik dekat view. Tekan dekat swap video dan share screen supaya anda dapat screen full slide ni full screen, bukan video. Kalau video muka saya kecil tak apa, yang penting slide ni penuh. Kalau dah okey. Kalau tak okey, kalau mungkin ada yang buka ni video saya besar tapi slide kecil kat sini, jadi tukar, klik dekat view, swap video, share screen supaya dia swap, slide akan jadi besar dan video saya akan jadi kecil. Kalau dekat phone, anda boleh tap saja dekat video tu, nanti dia akan swapkan. Jadi akan jadi slide yang besar, muka saya akan jadi kecil. Okay, pastikan dia full screen Dan saranan saya, pastikan tengok guna laptop atau desktop lah. Dia lebih jelas lah sebab besar kan berbanding guna phone. Okay. Jadi saya nak perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Daniel Arif. Saya pernah bertugas sebagai Paid Ads Manager dekat syarikat bernama Bomstad Media Sdn Bhd, sebuah agensi pemasaran pada Februari 2019 hingga Februari tahun 2020. Tahun lepas saya dah resign. Sebelum tu saya pernah bekerja sebagai copywriter dan content writer di syarikat FA Marketing Sdn Bhd, juga sebuah agensi pemasaran, iaitu daripada Julai 2016 hingga Januari 2019. Jadi pengalaman saya bertugas dekat agensi pemasaran lebih kurang 4 tahun macam itulah. Tapi saya dah buat bisnes online ni lama dah, daripada sejak, kalau tak secara tak rasmi, saya buat bisnes online daripada tahun 2009. Masa saya sekolah menengah tingkatan 5. Saya jual produk guna mudah.my. Masa tu barang-barang bundle, jual guna mudah.my. Kita buat COD masa tu tak ada lagi teknik-teknik close sale bagai. Dan secara rasmi saya start bisnes online betul-betul lah serius. Zaman sekolah tu geli-geli je duit belanja-belanja kan. Start main Facebook tahun 2013, saya jual dropship lah masa tu. Sabun Vitamin Ace, kalau siapa tahulah tahun 2013. Produk tu agak viral masa tu. Okay, sekarang saya buat bisnes e-commerce secara sepenuh masa. Saya run store mainan kanak-kanak.
Itu produk yang evergreen lah, maksudnya saya run berterusan. Last kali saya buat produk viral raya tahun lepas. Tahun ni saya dah tak plan lah nak buat produk-produk viral. Saya maintain dengan produk sedia ada, produk yang evergreen. Produk evergreen ni maksudnya produk yang tak ada trend. Dia demand tu kekal ada, cuma dia taklah pergi selaju macam produk viral. Produk viral dia pergi laju, tapi sampai masa tepu nanti bila dah ramai orang jual, dia jadi tepu, mulalah ada orang buat harga masuk Shopee, jadi dah susah nak jual. Berlainan dengan produk evergreen, demand tu sentiasa ada, dan macam saya jual produk evergreen yang tak banyak persaingan. Jadi demand sentiasa ada dan kita tak perlu risau tentang persaingan. Okay, ni projek raya saya tahun lepas. Jualan 22,000, untung 10,000, lepas tolak kos ads, tolak kos produk, tolak kos post adalah 10,000 bersih daripada projek ni tahun lepas. Tahun ni macam saya cakap tadi, saya tak ada run dah produk-produk viral. Saya nak maintain dengan evergreen punya produk. Dia hasil usahawan lain lah yang gunakan strategi yang saya kongsikan malam ni. Hasil daripada ni ada yang paling tinggi, sale 1 juta terkumpul selama 5 bulan. Ni jualan terkumpul sejuta, bukannya kata sebulan. 5 bulan terkumpul. E-commerce jual produk Islamik. Okay. Ni salah seorang usahawan yang pernah saya guide lah dalam, dia pernah join personal coaching dengan saya dan dia juga pernah dapatkan panduan e-commerce. Video panduan e-commerce yang saya tunjuk step by step. Nama panduan tu e-commerce. Saya dah tutup jualan sebab modul tu dah lama dan tak up to date. Saya akan keluar modul baru yang lebih up to date. Okay, ni usahawan lain. Jual produk kesihatan, 7,000 jualan selama 14 hari. Guna strategi yang saya kongsikan malam ni juga. Okay, ini hasil strategi daripada Google Ads. 58,500 daripada Google Ads, e-commerce produk tudung. Yang ni tiket program, masa jual event lah, jual event. 6,985 tiket terjual daripada strategi yang saya kongsikan ni, e-commerce jual tiket program. Kejutan. Jadi, saya nak bagi tahu malam ni saya ada satu surprise untuk siapa yang join secara live dalam Zoom ni. Saya nak bagi video panduan secara percuma. Iaitu video panduan, macam saya cakap tadi, saya dah tutup panduan e-commerce sebab modul tak up to date. Di mana saya dah buat satu panduan yang lebih up to date, modul baru, terkini, Mac 2021. Nama panduan ni Vira E-com, RM197 saya jual. Tapi saya nak bagi percuma saja bersyarat. Apa syarat dia? Tunggu sampai habis, saya akan bagi tahu apa syarat, macam mana nak dapatkan video panduan Vira E-com secara percuma. Okay. So, boleh tunggu sampai habis Tunggu sampai habis, saya bagi tahu macam mana nak dapat. Okay, beres. Alhamdulillah. Okay. Video panduan percuma Vira E-com free untuk satu orang. Tunggu sampai habis, saya akan pilih. Macam mana kriteria pilih, macam nak dapat, itu saya akan bagi tahu. Yang penting anda tunggu sampai habis. Kita mulakan pelajaran pertama kita hari ini, iaitu tentang 3 rahsia yang paling utama, penting anda kena tahu macam mana kita nak lebatkan jualan e-commerce kita. Okay. Ini adalah 3 rahsia yang boleh kata macam wajib tahulah. 3 kunci ni, kunci utama, mesti ada ketiga-tiganya. Biasanya kalau ada ketiga-tiga ini, memang e-commerce tu sale dia boleh pergi padu lah. Rahsia yang pertama. Rahsia yang pertama adalah faktor utama yang menentukan jualan adalah produk. Maksudnya, paling penting kita kena jual produk yang ada demand. Semua produk di demand lah kalau diikutkan. Tapi sebesar mana demand produk tu. Jadi, maksud kriteria yang paling utama ni adalah produk kita mesti ada banyak demand dan tak banyak persaingan. Selain tak banyak persaingan, produk ni juga tak ramai orang jual secara offline. Maksudnya, kalau dia nak beli, dia kena beli daripada website anda. Contoh, kalau anda jual tudung, design anda sendiri. Bukan bawal kosong yang macam, kalau bawal kosong yang setakat RM10, RM12 tu macam kat luar pun banyak kan. Bila kita jual produk yang common, yang ramai orang jual juga kat luar, akibat dia, bila kita buat ads, susah kita nak dapat jualan yang profitable. Sebab orang akan fikir, oh ni kat luar pun ada jual. Baik cari kat luar, boleh test sekali tengok, pegang, okey tak okey. Kalau design kita sendiri unik, orang rasa, cantik design ni, dia akan beli. Sebab unik. Kalau fashion macam tudung, jubah, baju kurung semua, apa yang membuatkan orang beli secara online selain daripada jenama lah. Kadang-kadang jenama, sebab jenama tu memang dah top, kualiti dia okey dan ramai follower. Kedua,
Design. Kalau kita tak boleh menang bab jenama, kita kena ada design yang unik, yang menarik, yang cantik, yang orang nak. Bab ini yang susah sikit kalau nak jual produk fashion. Sebab itu sampai sekarang saya tak jual produk fashion. Kalau saya ada banyak modal sekalipun, saya katalah saya nak buka cabang e-commerce baru, fashion memang adalah pilihan terakhir saya. Sebab apa? Dia bermain dengan variety size, variasi warna. Jadi kos modal tu sebenarnya agak besar. Jadi kalau macam saya, fashion bukan pilihan saya. Tapi tak kata fashion tak boleh buat duit. Boleh. Ramai je owner-owner fashion yang coaching dengan saya, yang belajar dalam kelas saya, yang boleh hit jualan sampai 6 angka macam tu. Yang hit 1 juta pun ada, tapi terkumpul lah, bukanlah sebulan kan. Jadi rahsia pertama produk. Produk tu mesti produk yang banyak demand, tak banyak persaingan. Definasi tak banyak persaingan ni maksud saya, kalau kita search dekat Shopee, produk tu 3 orang local seller je yang ada. Kalau lebih daripada 3 orang local seller jual produk yang sama, maksudnya produk tu dah banyak orang jual lah sebenarnya bagi saya. Kalau saya sendiri, memang saya akan pilih produk, kalau saya nak jual produk yang viral, saya akan jual produk yang dekat Shopee belum ada local seller jual. Kalau ada overseas seller jual, macam overseas seller ni biasa China lah. Kalau ada overseas seller yang jual, tak ada masalah. Sebab overseas seller jual overseas, kita boleh ambil produk tu jual sebagai ready stock. Bahkan saya akan beli daripada overseas seller dekat Shopee tu, masuk sampai Malaysia, saya up harga, promote local produk local ready stock. Sebab apa kita boleh jual harga lebih murah? Sebab ada orang dia nak produk yang memang ship daripada Malaysia, sebab dia tak nak start lama dekat China. Satu lagi, dia tahu kalau produk tu tak ada kerosakan apa ke, dia boleh contact dengan seller minta tukar ship yang baru. Kalau produk China, biasanya seller China ni dia perangai kadang-kadang barang rosak dia buat tak tahu je. Jadi ada orang dia dah pernah ada pengalaman hitam, dia nak cari local, produk yang local. Jadi kalau produk tu local seller baru ada 3 orang, okey lah. Kalau saya akan pilih produk yang belum ada local seller. Ataupun kalau kita tak nak jual produk China, macam kita nak jual fashion, design kena unik lah. Ataupun tak banyak dijual di banyak kedai. Ni rahsia yang kedua dengan rahsia yang ketiga. Dia ada kaitan dengan diagram yang saya kongsikan dekat dalam ni. Okay, ni diagram apa ni sebenarnya? Ni diagram. Siapa tahu? Okay, diagram apa ni? Cuba jawab sikit. Apa kaitan dengan rahsia yang saya nak kongsikan malam ni? Bola, penyerang. Betul, defend, tactical. Okay, semua jawapan betul. Tapi jawapan sebenar-benar paling tepat, saya akan bocorkan kejap lagi. Okay, jawab dulu. Nanti saya akan bagi jawapan, tapi bukan sekarang. Okay, apa kaitan rahsia kedua dengan ketiga dengan diagram bola tadi? Saya akan tunjuk. Rahsia kedua, selain produk, kita perlu ada trafik yang berkualiti untuk datang ke kedai kita. Macam kita buka kedai, katakanlah kita buka restoran. Kita buka restoran. Tapi buka restoran bukanlah benda magic. Buka restoran belum tentu sales kita lebat. Belum tentu ada orang datang. Belum tentu ramai orang datang ke kedai kita. Macam mana kita nak buat jualan yang lebat? Kita kena panggil ramai orang lah datang ke kedai kita. Kalau kita buka restoran. Sama juga kita niaga guna e-commerce. Kita kena panggil ramai visitor datang untuk masuk ke website e-commerce kita. Tapi bukan sekadar semua orang. Kita nak orang yang berkualiti je datang ke kedai kita. Apa maksud orang yang berkualiti? Trafik berkualiti. Maksud trafik berkualiti di sini adalah trafik yang ada potensi yang tinggi untuk beli apa yang kita jual dekat website kita. Bukan sekadar trafik. Kalau nak trafik yang tinggi tak susah. Senang je. Spam je lah dekat mana-mana group kan. Ataupun offer. Okay, siapa masuk website ni kita bagi duit RM50 percuma. Berduru-duru orang masuk. Kalau tengahlah buat kontes. Okay, kontes syarat dia kena masuk ke website ni. Siapa dah masuk screenshot, kita bagi RM50 kepada 6 orang yang bertuah. Memang dapat ramai orang masuk. Tapi adakah trafik tu berkualiti? Kita tak nak. Kita nak trafik yang berkualiti. Macam mana nak dapat trafik yang berkualiti? Okay. Ni tak ramai orang tahu. Benda ni saya dapat masa saya dah hadir ke satu event yang dianjurkan oleh Facebook. Okay, event ni Facebook yang buat. Jadi apa yang saya nak kongsikan ni saya dapat direct daripada Facebook, bukan sebab saya buat pala tahu sendiri.
Saya pernah hadir ke satu event kat Facebook. Facebook anjurkan event tu. Ada speaker Facebook sendiri bagi tahu tentang apa? Tentang apa? Okay, kita tengok next slide. Macam mana nak dapat trafik yang berkualiti kalau kita buat website e-commerce? Kita run Facebook Ads. Tapi run Facebook Ads bukan run sebarang run. Kita kena pilih jenis iklan yang betul. Iklan jenis yang betul apa? Traffic ke, conversion ke, video views ke? Okay, jawapan dia kita pilih conversions. Bukan traffic, bukan brand awareness, bukan reach, bukan engagement, bukan video views. Walaupun iklan kita iklan video, kita tak pilih video views. Kita boleh guna iklan conversion, tapi kita letak video. Kenapa kita kena pilih conversions? Key dia sebab kita nak dapat trafik yang berkualiti untuk datang ke kedai kita. Apa maksud trafik berkualiti saya cakap tadi? Orang, prospek yang berpotensi tinggi untuk beli apa yang kita jual. Bukan sekadar trafik, tapi trafik yang berkualiti. Kenapa kita kena guna conversion? Kalau macam saya guna conversion purchase atau conversion add to cart atau conversion initial checkout lah. Apa saja conversions yang ada kaitan dengan untuk prospek buat pembelian online. Kenapa guna conversions? Ini sebab dia yang staff Facebook sendiri bagi tahu secara langsung dalam event tu dan saya ingat sampai hari ini. Okay. Sebenarnya Facebook pecahkan audiens dia kepada 3 jenis audiens. Contoh katakanlah kita target Profesor Muhaya, katakanlah potential audiens tu 1 juta size bila kita nak buat ads. Kat belah kanan tu kalau perasan dia ada tulis potential audience punya size. Size tu maksudnya total berapa juta orang yang minat Profesor Muhaya. Contoh, kalau kita target Profesor Muhaya lah. Kalau kita target McDonald lah ditunjukkan size. Okay, katakanlah saya target fans Profesor Muhaya. Potential audience dia size 1 juta. Kita kena faham, 1 juta tu keseluruhan audience yang minat Profesor Muhaya. Mungkin umur kita set umur 25 ke 35, minat Profesor Muhaya. Itu 1 juta keseluruhan tau. Tapi apa yang kita kena tahu, dalam keseluruhan tu, Facebook pecahkan pula audiens dia kepada 3 kategori audiens. Pertama, kategori apa? Clicker. Kedua, engager. Ketiga, converter. Apa tu clicker? Apa tu engager? Apa tu converter? Kat sini kita kena tahu permainan di sebalik Facebook. Clicker ni adalah audiens yang Facebook dah chop dia siap-siap. Dia orang ni kaki klik. Asal dia tengok iklan, dia klik. Asal dia tengok iklan, klik. Artikel saya kat klik, dia klik, baca. Artikel Wocket, dia klik, baca. Dia klik, dia suka klik. Tapi belum tentu dia beli lah. Dia memang kaki klik. Kadang-kadang dia kaki klik, baca saya kat klik. Kaki klik juga. Okay, itu kaki klik, clicker. Kedua, engager. Engager ni adalah audiens yang Facebook kenal pasti dia sebagai kaki engage. Maksud kaki engage ni adalah dia kaki like, komen, suka share, dia suka like, komen, share lah. Itu engager. Sebab tu kalau kita buat iklan post engagement, nampak ni, traffic engagement. Okay, kalau kita pilih engagement, kita akan dapat banyak engagement. Tapi belum tentu ada orang beli lah. Sebab audiensnya engager. Kalau converter, Facebook dah chop siap-siap, orang yang converter ni adalah orang yang pernah convert. Dia pernah, kalau kita conversion purchase, orang tu adalah orang yang pernah ada history, sejarah, klik iklan dah buat pembelian dekat website e-commerce. Kalau add to cart, dia adalah kaki add to cart. Kalau initial checkout, dia adalah kaki initial checkout. Perasan tak? Ada orang, perempuan lah saya perasan kadang-kadang, dia suka add to cart, tapi belum tentu dia beli. Kalau tengok akaun Shopee dia tu, 80 item add to cart. Tapi bila nak beli, saya tak tahulah. Perasan tak? Ada orang, dia kaki kumpul add to cart. Dia suka add to cart. Kat Shopee dia penuh dengan produk, tapi tak beli-beli. Jadi orang-orang ni, Facebook dah cop siap-siap, dia sebagai converter, tapi dia kaki add to cart. Kalau kita buat iklan conversion add to cart, Facebook akan target kepada orang-orang yang begini. Jadi, bila kita buat ads, kita target kepada potential audience tu 1 juta. 1 juta tu size keseluruhan. Tapi kita tak akan dapat target semua orang dalam 1 juta ni. Sebab apa? Ada orang kaki klik, ada orang engager, ada orang converter. Macam mana kita nak reach orang yang berkualiti? Orang berkualiti itu ialah converter lah, orang yang ada potensi beli. Macam mana? Buat iklan conversion purchase. Macam ni, conversion purchase. Conversion initial checkout atau conversion add to cart pun boleh lah. Tapi bukan traffic. Sebab apa? Sebab kalau kita buat iklan traffic, Facebook akan sasarkan audiens yang dalam golongan clicker. Klik. Tengok bulatan clicker ni. Clicker ni kadang-kadang satu orang dia ada 2 behavior. Dia juga kaki klik, dia juga kaki beli. Sebab tu ada orang ni nampak bulatan ni, kalau dia bertemu clicker dengan converter,
kita bernasib baiklah orang tu klik iklan dan beli produk kita. Tapi kalau tak bernasib baik, ramai yang klik tapi tak beli-beli lah. Sebab tu, biasa ada orang tanya saya, kenapa dia buat ads, ramai orang klik tapi tak ada purchase pun. Bila saya tanya guna objektif apa? Dia cakap dia guna trafik. Memanglah, sebab bila kita guna objektif trafik, Facebook ads, objektif trafik, kita target kaki klik. Clicker. Dia bukan converter. Ada tak converter? Ada. Kalau dia kaki klik, dia kaki convert. Dia dalam silangan bulatan ni, kalau perasan, diagram, Venn diagram ni, kita betul lah. Tapi kita akan target semua clicker lah. Berbanding kalau kita letak target converter, kita memang target audience yang berkualiti. Yang ada potensi untuk beli produk dekat website e-commerce kita. Okay. Atau kalau kita nak buat ads, guna Google Ads. Kita tak nak guna Facebook Ads. Macam mana kita nak dapatkan trafik yang berkualiti? Cara dia, kita kena target ads kita dekat keyword jenis buying keywords. Bukan sebarang keywords. Buying keywords ni apa? Kata kunci yang orang type dekat Google dengan niat dia nak beli sesuatu. Contoh kalau kita nak beli baju kurung dekat Google, kita akan type apa? Kita tak akan type baju kurung. Kita mungkin akan type baju kurung online. Baju kurung raya 2021. Baju kurung modern pahang online. Tudung bawal modern online. Tudung bawal instant online. Nampak tak? Kita tak akan type tudung ataupun baju. Dia terlalu umum. Kalau orang tu memang berniat nak beli produk, dia akan type produk keyword yang panjang. Itu adalah buying keyword. Okay, kalau kata kita nak run Google Ads lah, sebelum kita target keyword tu, kita cuba letakkan diri kita dekat diri prospek kita. Cuba tanya diri kita, kalau aku nak beli produk dekat Google, apa keyword yang aku type? Okay, atau katalah kita nak jual marker pen ni, kita nak run Google Ads. Kita letakkan diri kita dekat tempat prospek kita. Cuba tanya diri kita, kalau aku nak beli marker pen ni, dan aku nak cari dekat Google, apa keyword yang aku type? Adakah marker pen? Ataupun marker pen biru online? Mana yang berpotensi dapat belian? Mestilah marker pen biru online. Marker pen outline warna biru online. Sebab orang tu nak beli secara online. Tapi kalau dia type marker pen, kita memang tak tahu dia nak cari marker pen apa. Dia nak beli ke atau dia nak sekadar research. Contoh orang tu type jerawat. Dia nak beli produk ke atau dia nak cari petua atau dia nak cari punca atau dia tak nak kaji pasal jerawat. Kita tak tahu. Dia terlalu umum. Jadi kita kena target kata kunci yang berbentuk buying keyword. Baru kita dapat trafik yang berkualiti daripada Google Ads. Itu kunci. Kalau Facebook, pilih objektif yang betul. Target orang yang betul. Contoh, kalau kita jual produk untuk ni lah, katakanlah ubat gout. Takkan kita nak target orang umur 20 ke 30 kan? Mungkinlah kita boleh target umur 20 ke 30, tapi copywriting kena bagi tahu lah, beli untuk ayah, beli untuk mak di kampung. Itu tak apa. Tapi kalau kita, anda ada sakit gout, tapi iklan target 20 ke 30. Kalau guna ads conversion purchase sekalipun, tapi target golongan muda, berapa ketul jualan kita dapat? Dia bukan semata-mata teknikal. Kita kena pastikan umur kita betul. Copywriting kita pun betul. Message yang betul. Kalau kita target 20 ke 30, kita nak target anak-anak yang nak beli untuk mak ayah, mestilah message copywriting kita pun fokus beli mak dekat ayah. Contohlah kita buat copywriting. Adakah mak, tak boleh, Facebook tak lepaskan. Contoh, khas untuk anak-anak yang sayang mak ayah yang ada penyakit gout di kampung. Contohlah, tu pun sebenarnya Facebook tak lepas. Tu kena fikir copywriting. Tapi itu sebagai contoh. Saya nak tunjuk macam mana kita nak dapat trafik yang berkualiti. Message copywriting kita kena tulis. Target kat siapa? Umur target kat siapa? Guna objektif ads yang betul. Kalau nak guna Google Ads, target keyword yang betul. Buying keyword, bukan sebarang keyword. Baru kita dapat trafik berkualiti. Itu rahsia nombor 2. Contoh. Ni orang yang buat carian punca jerawat, punca perut buncit, cara rawat rambut gugur. Adakah mereka nak beli? Tak. Mereka belum bersedia nak beli sebab dia baru nak kaji masalah. Siapa yang? Orang yang type keyword berkaitan research. Sera rambut gugur, ubat gastrik, baju raya 2019. Orang-orang macam ni dia dah nak beli. Cuma dia tak tahu nak beli jenama apa. Sebab tu dia type dekat Google. Jadi kalau kita nak run iklan, kita boleh test keyword-keyword yang berkaitan research. Ubat jerawat terbaik. Itu berkaitan research. Ataupun dia compare jenama A versus jenama B. Comparison. Contoh, Huawei Honor 5 versus Xiaomi Honor 6. Xiaomi Note 6. iPhone 11 versus iPhone 12. iPhone 11 versus Samsung Note 12. Contohlah, saya tak tahu sebab saya tak pandai sangat smartphone.
Tapi itu contoh. Atau lagi spesifik kalau dia nak beli dia terus type baju kurung online. Biasanya keyword yang belakang ada online ni adalah keyword yang memang orang tu dah ready nak beli. Contoh baju baby romper Melayu, romper baby baju Melayu romper baby online. Okay, ada perkataan online. Biasanya dia dah ready nak beli. Ataupun bengkel kereta Selangor. Okay, maksudnya dia memang cari bengkel kereta kat Selangor. Dia ada nama tempat. Tapi kita tak letak tempat sebab sekarang kita cerita dalam konteks e-commerce, bukan dalam konteks yang bisnes yang selain daripada e-commerce. Rahsia ketiga. Perlu ada jurujual yang bagus. Kita ada produk yang bagus. Kita dah dapatkan trafik yang berkualiti datang ke kedai kita. Contohlah kita buka showroom kereta kan. Kita dah ada kereta yang memang ada demand. Contoh kita jual X70, demand banyak. Kita dah ada trafik, ramai orang datang ke showroom. Macam ni kita nak dapat jualan? Kita kena ada salesman yang bagus dekat showroom kita. Baru boleh buat jualan banyak. Itu dalam konteks kedai konvensional. Macam mana dalam website e-commerce? Jurujual adalah website kita lah. Yang tolong buat jualan untuk kita, iaitu website e-commerce kita. Jadi website kena bagus. Copywriting kena fokus pada, kena menarik lah. Bila orang baca tu rasa, macam menarik produk ni. Copywriting kena elok. Susunan kena kemas. Nak buat pembelian senang, tak susah sampai kena login apa bagai. Okay, jadi itu dah jadi susah. Conclusion dia, rahsia ketiga ni, kita kena ada satu website yang bagus. Sebab website e-commerce yang bagus ni, dia adalah ibarat jurujual yang pandai close sale untuk kita. Cuma dia berjalan secara automatik. Okay, macam mana nak buat sales page website e-commerce yang bagus? Okay, ini formula saya dia, RPI. Formula ni saya dapat daripada sifu saya, Tuan Akif Azizan. Dalam mazhab copywriting yang saya amalkan, saya banyak pegang pada apa yang Akif Azizan ajar sebab dia boleh kategorikan sebagai sifu copywriting saya lah. RPI. Apa tu RPI? RPI ni adalah Result Proof Irresistible Offer. Saya tak nak fokus pada elemen I hari ni sebab I itu cerita dia panjang. Kita cerita yang paling short tapi 70% kejayaan website kita bergantung pada dua elemen ni. R dengan P. Result dengan Proof. Bila kita buat sales page, headline kita kena fokus pada result, bukan fokus pada produk. Macam produk saya ni, nama dia pembersih habuk pro. Cukuplah. Janganlah cerita, saya nak tunjukkan pembersih habuk pro. Hambarlah copywriting itu. Kita tak cerita produk, kita nak cerita result. Kalau guna produk kita tu, apa jadi? Kata kita jual ubat kurus. Lepas makan ubat kurus, kita jadi apa? Pinggang turun 10 inci dalam masa 4 minggu. Result. Ataupun jerawat hilang, pudar dan muka berubah jadi glass skin persis artis Korea dalam masa 3 bulan. Contoh, result. Apa result? Kita kena bagi tahu dekat headline dengan sub headline. Dalam contoh yang saya tunjuk ni, atas yang besar ni headline. Bawah ni sub headline. Sebab dia panjang sangat, jadi saya tak nak jadikan nampak panjang. Saya pecahkan headline dengan sub headline. Tak wajib pun ada sub headline di bawah ni. Tapi disebabkan saya nak tulis ayat yang panjang, saya pecahkan. Ayat tu jadi headline dan sub headline. Tajuk, sub tajuk. Selepas kita bagi tahu result, kita kena bagi bukti. Apa bukti yang claim kita tu betul. Result ni janji-janji kita. Apa yang kita janji kepada prospek kalau guna produk kita. Kita janji dia turun 10 kilo dalam masa 8 minggu. Kita janji muka dia akan berubah jadi macam artis Korea. Kita janji yang dia akan kembali boleh makan seafood macam dulu-dulu dah tak ada masalah gout. Janji. Tapi janji sekadar janji tak membuatkan orang percaya nak beli produk kita. Untuk buat orang percaya dengan apa yang kita janjikan, kita kena bagi proof, iaitu bukti. Apakah bukti? Dalam situasi ni, produk ni, biasa produk China yang jual viral yang trending yang saya jual, saya akan letak video demo untuk bukti yang produk tu boleh capai result seperti mana saya janjikan. Contoh pembersih habuk ni, saya janji kalau dia dapat produk ni, dia boleh bersihkan habuk, tepat tinggi, mudah pantas, tak payah guna tangga, tak payah nak panjat-panjat kerusi. Tu janji saya. Bukti dia apa? Video demo. Saya tunjukkan macam mana boleh capai result tu. Video ni juga saya guna untuk ads. Video yang sama. Contoh, ni saya jual mangkuk baby anti tumpah. Ni saya target market Cina. Jadi copywriting pun bahasa Inggeris lah website saya. Okay, apa result dia?
produk ni spill proof, maksudnya anti tumpah. Kalau guna tak tumpah. Apa result saya janjikan? Sekarang dia dah boleh swab anak dia sambil on the go, maksudnya sambil travel lah, dalam kereta ke, dalam train ke, dalam kapal terbang, tanpa perlu risau makanan itu tumpah. Itu janji saya bagi. Proof, kena bagi proof lah. Saya tak tunjuk sebab ni bawah salespannya agak panjang, saya tak tunjukkan. Tapi siapa yang dah beli kitab strategi sulit e-commerce, dalam buku kitab strategi sulit e-commerce, saya ada tunjukkan versi yang lebih lengkap, versi yang lebih penuh website ni. Okey, ini contoh kalau jual produk digital, panduan. Saya jual panduan e-commerce, iaitu video panduan e-commerce master yang saya dah tutup lah. Sekarang dah tutup jualan produk ni. Sebab video panduan ni dah tak up to date, saya nak keluar video baru. Okey, jadi bila saya nak jual video panduan, sebenarnya tak kisah jual produk apa, produk panduan ke, produk digital ke, e-book ke, video ke, serum kurus ke, krim pencerah muka ke, krim rambut ke, apa saja produk, semua formula dia sama. Orang nak result, kita kena bagi bukti. Orang beli produk sebab dia ada masalah dan dia ada result yang dia harapkan. Sebab tu dia beli produk. Sebab tu orang beli produk kurus. Sebab tu orang ambil program fitness coaching. Sebab tu orang beli produk pencuci muka. Sebab tu orang beli tudung. Tudung pun sebenarnya ada masalah. Contoh masalah, dah bosan siap pakai tudung lama untuk work from home. Ya, nak online meeting. Okay, bosan siap pakai tudung yang sama untuk pergi online meeting. Itu masalah. Walaupun kita tengok remeh, tapi bagi market kita itu adalah masalah. Apa result kita boleh bagi dengan produk kita? Tampil cantik pada pagi raya 2021 ataupun tampil kacak pada pagi raya 2021 tahun ini dengan jubah kita. Lepas tu buat ayat macam kelakar-kelakar sikit. InsyaAllah kalau jodoh anda nampak ni, tahun ni juga anda kemungkinan tahun ni juga anda kahwin. Contohlah. Tu result lah, nampak kacak, dapat jodoh, itu contoh. Jangan pula percaya bulat-bulat apa saya cakap ni. Tapi point dia adalah kita kena bagi tahu result. Kalau orang tu guna produk kita, apa result dia? Bagi proof. Dalam situasi saya jual produk digital, panduan e-commerce, saya bagi result. Result dia buat jualan secara auto. Siang atau malam, tak kisahlah staff cuti ada staff ke, 24 jam boleh buat jualan. Proof dia apa? Testimoni. Testimoni pun proof. Tak semestinya video demo. Kalau saya jual video panduan, saya nak demo apa? Saya bagi proof dalam bentuk testimoni. Dia proof juga. Proof. Yang penting ada result, ada proof. Irresistible offer. Yang ni saya tak boleh huraikan sebab ni panjang cerita dia. Video ni, live ni akan jadi panjang. Okay. So, apa kaitan rahsia kedua dengan ketiga dengan saya kongsikan tadi? Rahsia dia adalah, okay, ini striker kan. Tugas striker adalah scorekan gol. Tugas midfielder dia bawa bola. Pas bola pada striker, striker score kan. Sama juga macam e-commerce kita. Midfielder ni bawa traffic. Anggap striker ni adalah salesman. Traffic masuk, pass kepada salesman. Kalau striker kita tak bagus, macam mana nak bawa jualan? Salesman tak pandai buat jualan, tak score. Sepak je tak masuk, sepak je tak masuk. Atau lagi say out je. Okay. So traffic yang bagus, mesti ada website yang bagus juga. Baru kita boleh buat jualan auto. Okay. Tengok chat. Ada tak? Oh, banyak ni. Sekejap lagi. Okay. Okay, strategi keseluruhan ni kalau guna Facebook lah. Macam saya akan buat iklan conversion ads. Conversion tu apa yang saya tunjuk tadi. Kalau kita buat Facebook ads, ni objektif ni, conversions. Ini memang khas untuk buat jualan dekat website e-commerce sebab bila kita buat iklan guna conversion, Facebook akan target pada orang yang memang ada potensi untuk beli produk kita. Dia adalah midfielder yang bagus. Tapi kita kena ada striker yang bagus. Maksudnya website kena bagus lah. Kalau website tak bagus je nak buat jualan kan. Okay, so strategi dia, saya akan buat satu iklan Facebook ads guna video tapi tengok produk. Kalau fashion, lebih baik guna gambar bukan video. Gambar, guna video ataupun gambar. Orang klik ads akan masuk ke website e-commerce kita. Dia beli, tengok produk, dia beli. Tapi bukan semua orang yang klik iklan kita akan beli. Biasanya 2% saja. Maksudnya kalau 100 orang klik iklan kita, 2 orang akan beli. Yang lain tak beli. Macam mana kita nak
Nak buat dia beli, kita kena follow up. Sama macam kita buat iklan guna WhatsApp. Kita buat iklan, orang klik link WhatsApp, orang yang WhatsApp kita, bukan semua orang yang WhatsApp kita tu akan beli. Ada yang kita kena follow up baru dia beli. Ada yang tunggu gaji. Ada yang tunggu mungkin tanya isteri, tanya suami. Sama juga dengan website e-commerce. Kalau orang tu klik iklan masuk ke website kita, belum tentu dia beli. 2% je akan beli biasanya. 100 orang masuk website, 2 orang akan buat pembelian. Nak lagi profit lagi tebal, kita kena retargeting. Buat iklan follow up. Retarget orang-orang yang dah tengok website kita ni tapi belum buat pembelian. Biasa saya akan buat retargeting 3 peringkat, 3 layer. Iaitu retargeting level 1, iaitu orang yang engage dengan iklan kita tapi tak beli lagi produk kita. Maksudnya, dia nampak iklan kita, dia like, dia komen, dia share. Tapi dia tak beli produk kita. Jadi kita akan retarget dengan satu iklan khas. Kemudian kita akan buat iklan retargeting peringkat kedua. Iaitu mereka yang dah tengok produk, maksudnya dia dah klik iklan, dia masuk ke website, dia tengok produk kita, dia tengok, tapi dia tak beli. Kita akan retarget dengan kempen khas. Yang lagi last, peringkat ketiga iaitu mereka yang dah add to cart ataupun dah initial checkout. Maksudnya dia dah add to cart, dia dah sampai ke borang checkout tu, isi nama alamat, tapi dia tak bayar, tak beli. Kita akan buat satu lagi kempen khas, retarget orang yang dah add to cart dengan orang yang belum purchase. Orang yang add to cart yang belum purchase lah dengan orang yang dah initial checkout. Ini strategi keseluruhan gambaran. Saya akan buka sesi Q&A kejap lagi, tapi saya nak bagi habis dulu, saya nak kongsikan case study. Case study 1 daripada produk niche pakaian tradisional. Harga produk ni 300 ke 600 bergantung, ada yang set don untuk isteri, untuk suami dengan untuk anak 3 jadi 600 lebih lah. Kalau single mungkinlah 300 lebih. Jadi harga tu pelbagai. Jualan website ini adalah 103,000. 103 694, 6 angka jualan. Untuk website ini klien saya pernah uruskan dulu. Mereka saya buatkan mereka Google Ads dengan Facebook Ads. 2, Facebook dengan Google. Jadi daripada 103,000 ni jualan daripada Google Ads sahaja 57,000. Selebihnya datang daripada Facebook dengan email dengan SEO lah. Saya ada buat email marketing juga untuk klien ni. Masuk email marketing ni, kita buat follow up guna email. Jadi boleh kata separuh daripada jualan datang daripada Google Ads. Facebook dalam 30,000 lah, dalam 70%, 50% daripada Google, 30% daripada Facebook. Yang selebihnya email dengan SEO. Tapi jangan expect semua niche boleh guna Google Ads. Kadang-kadang kalau kita jual produk China, macam saya jual produk viral, orang tak search dekat Google sebab produk tu orang pun tak tahu lagi produk baru. Jadi kita tak boleh guna Google Ads. Kita kena guna Facebook Ads juga. Dia depend pada kesesuaian. Daripada yang beli tu, ni Facebook, macam saya cakap tadi, jualan daripada Facebook 32,957, 30%. 50% Google, 30% datang daripada Facebook. Orang yang beli pun ada umur yang 65, 55, 45 pun beli. Kalau kita target betul, insya-Allah kita akan dapat orang yang beli produk kita walaupun produk tu mahal. Dan kadang-kadang golongan berumur pun produk-produk mahal ni dia lain sikit. Walaupun orang tu berumur, dia still beli e-commerce sebab dia orang yang berduit ni dia kategori educated sikit lah. Jadi dia tak ada isu sangat nak beli kat website tu. Apa yang saya buat untuk klien ni adalah saya buat masa tu masih lagi guna objektif trafik. Sepatutnya guna conversion bukan trafik, tapi ni dulu-dulu. Sekarang trafik dah tak boleh nak buat jualan sangat dah. Kita guna conversion. Jadi minggu pertama saya akan split test 10 audiens yang berduit. Maksudnya kita nak test, nak tengok audiens targeting interest apa yang ada duit. Saya tak tahu interest apa, saya kena test. Jadi jangan tanya saya buat business scan nak interest apa. Tak, saya pun tak tahu. Anda kena test. Jadi satu minggu saya akan test 10 jenis audiens, maksudnya 10 interest lah. Nak tengok audiens mana yang boleh bagi conversion yang cantik. Dalam satu ad set tu ada 3 profit. Kalau satu ad set, maksudnya kalau audiens tu boleh bagi jualan yang profitable. Profitable ni maksudnya sales, tolak kos iklan, tolak kos produk, masih ada untung. Tu kira profitable lah. Saya akan scale up. Masuk scale up ni saya naikkan bajet iklan supaya kita dapat naikkan jualan. Ni contoh struktur macam mana saya buat split testing guna conversion. Saya akan buat satu campaign conversion. Contoh saya nak split test 5 audiens. Ni 5 lah. Saya akan pecahkan kepada 5 ad set. Pertama, mungkin umur semua sama sebab kita nak test interest apa yang convert. IKEA, interest home decor, interior design, marriage, Profesor Muaya. Nak tengok interest mana yang perform.
Selepas minggu baru kita akan tahu interest mana yang perform. Facebook akan keluarkan laporan macam ni, iklan, dia akan tunjuk purchase value berapa. Berapa ringgit kita spend iklan. Jadi kita boleh tengok, okay, macam ni jualan orang yang umur 35 ke 44, jualan ni 10,000. Ada 19 orang umur 35 ke 44 beli produk ni, jualan ni 10,000, lepas tolak ke iklan, tengok untung tak untung. Kalau untung kita naikkan bajet. Tak untung kita tutup iklan tu. Bila kita buat split test pula audience, biasanya yang profitable adalah 3 ke 4 lah. Yang lain tu akan rugi sikit lah. Jadi iklan yang rugi kita tutup. Yang untung tu kita akan naikkan bajet bagi sale tu naik gila-gila. Okay, ni contoh struktur. Kalau siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Saya bagi kejap masa ambil gambar. Okay, so dah ni. Ni case study kedua. Ini kedai buku online. Jualan dia adalah dalam 17,850 lah. 5 angka. Harga produk RM80 ke 150, jual buku. Okay, kat sini Facebook laporkan ROAS dia 4.63. Maksud dia, untuk setiap RM1 yang kita buat ads, kita dapat jualan RM4.63 sebagai return. 4 kali ganda lah pulangan daripada cost ads. Maksud kalau kita buat iklan RM100, jualan kita RM400. ROAS 4.63. Jumlah jualan untuk produk kedai buku ni 17,850. Apa yang saya buat untuk kempen kedai buku ni adalah saya fokuskan pada satu produk je. Kalau kita ada banyak produk macam kedai buku ada banyak produk, kita fokus pada satu produk yang paling laku keras, yang kita tahu produk tu paling mudah nak jual. Buat ads, fokus satu produk tu dulu. Jadi masa tu saya buat ads guna objektif trafik, tapi lepas 2 minggu langsung tak ada jualan. Rugi. Memang confirm rugi. 2 minggu tak ada jualan. Tapi saya kekal ke copywriting video yang sama, cuma saya tukar objektif, saya guna conversion purchase. Tak guna iklan trafik. Impak dia, lepas 1 minggu, dalam masa yang sama saya split test 10 audience. Lepas 1 minggu, akhirnya kita dapat profitable purchase. Jadi iklan-iklan yang profitable tu saya akan naikkan jualan guna teknik rocket scaling. Ni panjang lah kalau nak cerita macam mana nak naikkan bajet daripada RM100 kepada RM1,000 sehari tanpa jejaskan prestasi iklan. Yang tu ada kena main bidding semua lah, tu panjang lah, kena tunjuk technical dalam ads, kena tunjuk step by step. Jadi ni kos 17, ni jualan 17,000. Kos iklan ada dalam 4,000 lah. Lebih kurang lah 4,000, 3,000 something macam tu. Apa saya buat? Kena split test pula audience, guna conversion purchase. Mana iklan yang bagi kita profit, kita naikkan bajet. Macam dalam kes ni saya naikkan bajet daripada 100 ke 1,000 macam itulah sehari. Okay, ini niche fashion, guna Google Ads saja, tak guna Facebook Ads. Iaitu produk tudung. Harga produk RM80 sampai RM600. Paling murah RM80, paling tinggi RM600. Apa yang saya buat untuk klien ni adalah untuk produk tudung, saya akan buat ads. Okay, kalau Google, kita guna objektif trafik, bukan conversion. Kenapa? Sebab sebenarnya kalau kita guna trafik pun boleh buat jualan dekat Google. Sebab kita dah set siap-siap target keyword yang berkaitan orang type untuk buat pembelian saja, buying. Tudung bawal online, tudung bawal raya 2021. Jadi memang orang dah sedia nak beli pun masa tu. Saya akan target keyword. Macam dalam Facebook kita akan buat split test audience, tapi Google Ads kita akan split test keyword mana yang profitable. Kita nak tahu keyword. Dalam Facebook kita target by interest, dalam Google kita target by keyword. Kita tak tahu keyword apa yang akan convert. Jadi kita kena test. Jadi saya akan run satu ad group, satu keyword. Lepas 2 minggu kita akan tutup ad group yang tak menguntungkan. Maksudnya kalau keyword tu tak bagi sales yang profitable, kita akan tutup. Kita akan fokus ads pada keyword yang boleh bagi kita profit. Okay, ini contoh struktur campaign. Saya boleh bagi anda ambil gambar kalau nak. Contoh ni produk tudung, saya akan split test beberapa keyword. Ini contoh lah, sebenarnya ada dalam 10 ke 20 keyword saya split test. Tapi saya boleh tunjuk 3 contoh lah, sebab kalau nak tunjuk semua penuh pula screen kan. Contoh saya nak jual, okay, tudung bawal. Tudung bawal online, tudung bawal murah.
Sebenarnya dalam kes ni tudung bawal online yang paling convert lah. Tudung bawal murah tak. Sebab tudung bawal yang klien saya jual ni mahal. RM80 kira mahal lah. Tudung bawal murah ni maksudnya RM10, RM20 lah kan. Jadi tak convert. Sebab apa? Dia orang cari tudung bawal murah. Tapi klien saya jual tudung bawal mahal. Jadi keyword ni tak convert. Yang paling convert tudung bawal online. Tudung bawal pun okey lah, boleh convert juga. So kena test. Kalau Facebook kita test interest, umur. Kalau dalam Google Ads kita kena test keyword. Okey, soalan. Saya baca. Property boleh buat e-commerce ke? Okey, saya nak jawab soalan ni. Property boleh buat e-commerce ke? Saya nak jawab soalan ni dengan satu soalan. Tuan letakkan diri tuan dekat prospek, agak-agak prospek nak beli tak rumah guna website e-commerce. Website e-commerce ni dia bukan sekadar website yang pakai info tau. Website e-commerce ni maksudnya orang tengok info, dia terus bayar online. Jadi tuan Faisal Kadir, cuba tuan letakkan diri tuan kat tempat prospek. Agak-agak kalau tuan nak cari rumah, tuan akan buat tak pembelian rumah secara online, bayar online kat website e-commerce? IG pun sama je sebab Facebook dengan IG ni, IG punya ads pun Facebook juga yang buat. Jadi tak ada beza pun iklan IG dengan Facebook, teknik dengan strategi sama saja. Kalau makanan santai, okey. Makanan ni biasanya kita kena letak macam gambar. Yang main peranan yang penting adalah gambar. Gambar tu kena nampak makanan tu sedap. Kalau boleh buat video pun okey lah. Contoh saya pernah tengok video dia promote pizza, memang nampak sedap lah sebab bila tarik tu nampak cheese meleleh-leleh kan. Tak kisah video atau gambar, dua-dua pun boleh. Yang penting nampak sedap. Makanan ni kena nampak sedap je. Copywriting tu nombor 2. Kalau jual makanan, paling penting gambar atau video tu kena menunjukkan yang makanan tu sedap. Macam mana set headline color-color macam tu. Itu kena study website. Tapi kalau pakai Elementor memang boleh buat. Saya pakai website yang tadi tu, pakai WordPress, Builder, Elementor, memang boleh highlight. Dia macam Elementor ni mudah je. Dia macam buat drag and drop, macam buat PowerPoint je. Tapi buat website. Kalau minyak wangi, better gambar atau video? Kena test sebab saya tak pernah buat minyak wangi lagi. Bajet setiap aset berapa? Untuk start, kalau saya akan letak RM10 ke RM30 lah. Tapi biasa saya start RM30. Kalau produk anda produk yang murah ni maksudnya RM25 ke RM40 lah. Boleh letak bajet sehari dalam RM20, RM30. Tapi kalau produk yang nak jual tu ratus-ratus, logik lah. Takkan kita nak letak bajet ads RM10 kan. Kalau produk harga RM300, at least kena letak lah RM100.5 ke RM100 per day. Video ni nanti boleh akses mula. Saya tak pasti. Saya kena tengok balik dalam Zoom. Berapa lama masa nak test semua audience tu? 1 minggu. Bajet permulaan. Okay, saya dah jawab tadi. Sepuluh adset lah satu campaign, okey tak? Okey je. Biasanya saya buat macam tu. Untuk kerugian masa testing tu memang benar cover dengan hasil datang. Kita akan cover dengan hasil akan datang. Sebab tu bila kita dah jumpa ads yang profitable, kita akan naikkan bajet supaya kita boleh buat sales, kita dapat naikkan sales. Yang rugi-rugi tu kita boleh cover lah balik. Kalau saya jadi affiliate produk fizikal, untunglah RM32. Okey, yang penting bukan nilai ringgit untung. Yang penting kita kena tengok margin produk berapa kali ganda. Contoh kalau produk tu RM60, berapa kos kita? Minimum saya sarankan kena dua kali ganda, minimum. Kalau saya akan pilih yang 3 kali ganda. Maksudnya, kalau produk tu jualan RM50, mesti kos dia sekurang-kurangnya RM20 macam tu. Kalau produk jual RM50 tapi kos RM30, tak sampai 2 kali ganda, susah nak profitable. Berapa ringgit spend untuk speed testing? Kalau saya speed testing ikut orang. Kalau macam
Baru nak mula kita boleh spend dalam 300 ke 400 untuk split testing. Kalau dah biasa buat ads, macam saya split test biasanya 2000. 3 hari. Split test kalau nak cepat 3 hari. Macam saya nak cepat saya buat 3 hari. Tapi saya recommend kalau newbie baru nak start, split test 1 minggu. Letak bajet kecil, jangan letak bajet besar. Macam mana scale up teknik rocket scaling? Okay, kalau saya akan naikkan bajet daripada 100, edit bajet jadi 1000. Tapi saya akan guna cost cap. Cost cap tu saya akan letak nilai dia 4 kali ganda daripada average cost per purchase yang saya dapat. Harap faham lah. Sebab kalau nak bertunjuk betul-betul, saya kena tunjuk as manager, kena tunjuk practical. Ads conversion memang kita guna ads manager biasa. Sekarang tak ada ads manager yang tak biasa. Saya rasa semua sama lah. Semua ads manager memang ads manager. Okay, berapa bajet dah jawab tadi? Iklan pertama boleh commission. Memang boleh. Iklan pertama kita guna commission purchase terus. Kita tak guna traffic dah. Kalau barang yang suka sama saja. Macam strategi saya cakap tadi. Macam saya cakap, jual produk apa pun strategi sama. Kalau bajet besar boleh start test dengan amount yang besar. Boleh juga start amount yang besar tapi kita tak disarankan guna yang bidding lowest cost. Kita kena guna bid cap. Bukan bid cap, cost cap. Kalau kedai perabot boleh, sama juga macam kedai buku tadi. Kita kena fokus satu produk yang paling hot, yang paling mudah convert dulu. Masa run traffic dulu saya test 2 minggu tapi tak ada purchase. Lepas guna conversion baru purchase. Okay. Saya ada masa 2 minit je untuk jawab tapi soalan banyak, saya tak boleh jawab semua. Sebab kejap lagi saya ada kelas online lain pula yang group premium saya. Malam ni saya nak share dengan group premium saya tentang email marketing. Jadi saya ada masa sampai pukul 10 je. Saya boleh jawab beberapa soalan je lagi. Untuk run ads ke website e-commerce, berapa range harga produk senang convert? Yang senang convert RM25 ke RM50. Jadi kalau newbie yang baru nak start main e-commerce, saya sarankan jual produk yang dalam range RM25 ke RM50 lah. Tapi saya sarankan dalam, paling saya recommend lah RM35. Sebab dia tak terlalu murah, tak terlalu, nak kata mahal sangat pun tak. RM35 tu just nice lah. Untuk set property, appointment ke segala. Appointment lain tuan, malam ni topik e-commerce je. Jadi saya tak boleh nak cover tentang macam nak guna website untuk dapat appointment ni satu topik lain. Sebab topik malam ni tentang e-commerce sahaja. Kalau link WhatsApp boleh guna conversion purchase, objective conversion tak? Tak boleh. Sebab conversion kena ada website sendiri dan kita kena pasang pixel. Dekat Facebook Ads, dekat WhatsApp kita tak boleh nak pasang pixel dan event tracking. Event tracking tu adalah sejenis kod yang kita pasang pada website kita supaya Facebook boleh track berapa ringgit jualan yang berlaku daripada ads yang kita buat tu. Kalau barang dekor rumah sama saja macam saya cakap tadi. Produk viral yang saya jual tu sebenarnya adalah barang berkaitan rumah. Yang saya tunjuk. Okey ni. Ni adalah barang berkaitan rumah. Jadi strategi yang saya share malam ni untuk dekor rumah pun sama saja. Okay, saya tak boleh jawab dah sebab kejap lagi pukul 10 lebih saya ada kelas online lain dengan grup premium. Okay. Jadi saya nak jawab persoalan tadi. Macam mana nak dapatkan video panduan ni secara percuma? Kejutan ni. Video panduan percuma. Wira Ecom. Okay, tunggu sampai habis. Jadi kita dah nak habis. Okay, siapa yang nak belajar lebih lanjut lagi? Mandangkan masa dah singkat, saya kena tamatkan webinar setakat ni saja sebab saya ada kelas online lain. Cuma saya nak tanya siapa yang betul-betul serius nak belajar lebih lanjut lagi tentang e-commerce. Okay, saya beritahu lah, ini tentang e-commerce ya. E-commerce ni maksudnya website, menjual guna website, bayaran 100% online.
Kalau macam jual rumah tadi, bukan guna website e-commerce, dia kena guna website yang biasa untuk create appointment. Jadi itu tak boleh guna e-commerce lah. Jadi e-commerce ni untuk jual produk atau servis yang orang boleh bayar secara online. Siapa yang nak belajar lebih lanjut? Okay, so ramai yang nak belajar lebih lanjut. Saya akan jawab soalan. Okay, saya ada buat satu video panduan baru. Ni dalam proses rakaman. Video panduan ni bernama Wira Ecom. Wira Ecom ni adalah video panduan khas untuk belajar langkah demi langkah. Saya tunjukkan secara praktikal dan teknikal. Nak klik apa, nak tekan apa, nak setting macam mana. Semua saya tunjuk A to Z berkaitan setting Facebook Ads, formula jana jualan dan gandakan untung secara auto dari kedai e-commerce. Panduan ni saya akan lancarkan pada 22 hari bulan 3, iaitu Isnin depan. Saya ada tawaran khas nak bagi. Okey, siapa nak? Ramai anak ni. Akses percuma kepada satu orang yang bertuah saya nak bagi. Macam mana dapat akses percuma? Caranya adalah, okey, saya tunjuk dululah. Okey, nampak skrin saya share nampak Saya nak tunjuk cara macam nak dapatkan video panduan ni secara percuma. Saya nak bagi kepada satu orang yang paling bertuah. Okey, boleh nampak yang saya share kat skrin ni? Boleh, okey, boleh. Okey, ni video panduan kau. Okey, saya nak bagi tajaan penuh, maksudnya free. 100%. Tapi khas untuk satu orang yang buat pembelian terpantas. Maksudnya siapa pertama buat pembelian Wira Ecom ni, saya akan minta esok, saya akan minta admin tolong semak dan admin akan refund 100% duit anda. Jadi anda dapat akses panduan secara percuma lah. Dan tawaran istimewa khas untuk 3 orang pembeli terpantas, saya nak bagi sesi percuma, sesi one-to-one consultation. Dalam sesi ni kita akan jumpa one-to-one secara personal untuk 3 orang yang terpantas saja. Biasanya sesi ni saya charge 500 sejam. Tapi saya dah lama tak buat coaching sebab saya ada projek raya saya nak fokus. Cuma khas untuk 3 orang yang terpantas dapatkan Wira Ecom, saya buka sesi coaching ni, consultation ni. Bukan setakat saya buka, saya bagi free 1 hour consultation dengan saya. Saya bantu anda susun offer, tawaran berkaitan produk anda, nak buat macam mana, nak buat iklan macam mana untuk raya, untuk puasa ni. 1 jam, jumpa dekat Starbucks Kelana Jaya. Kalau anda tak dapat datang ke tempat saya, iaitu Starbucks Kelana Jaya, kita akan buat secara online guna Zoom. Tapi saya harap anda boleh dapat datanglah. Khas untuk 3 orang paling pantas. Okey, semua testimoni anda boleh tengok apa yang anda akan belajar dalam ni. Saya tunjuk modul-modul yang ada. Boleh baca. Kalau dapatkan Wira Ecom ni, anda akan dapat 3 lagi bonus panduan percuma, iaitu panduan bina website sales page. Macam mana nak buat website guna WooCommerce. Ni saya akan tunjukkan panduan. Harga panduan ni 200, tapi kalau anda dapatkan Wira Ecom percuma akses. Kedua, anda akan dapat video panduan lubuk idea produk viral. Macam mana dapat idea? Katakanlah nak buat projek raya, nak dapat produk viral. Mana nak dapat lubuk idea? Nak tahu produk-produk apa yang viral, yang belum ada persaingan. Saya akan tunjukkan kat dalam panduan ni. Harga panduan ni RM90, tapi saya bagi percuma. Dengan syarat dapatkan Wira Ecom. Dan juga template script copywriting untuk ada copy paste. Skrip ni RM100, tapi tak perlu bayar. Free je saya bagi. Dengan syarat dapatkan Wira Ecom. Dan satu lagi paling best. Bonus percuma ekstra. Video panduan macam mana nak buat free course marketing guna Google. Video panduan ni RM150. Tapi saya bagi free kalau anda dapatkan Wira Ecom package emas. Total bonus percuma ni RM540. Semua ni RM540 ni tak payah bayar, free 100%. Tapi dapatkan Wira Ecom. Jadi anda boleh tengok, pilih package anda. Saya akan bagi link untuk buat pembelian macam mana. Okay, ini link dia. Ingat, pembeli paling awal saya refund duit 100%, anda boleh akses secara percuma.
Saya letak dekat ruangan chat. Anda boleh akses. Siapa paling pantas? Akses link tu sekarang dekat chat. Okay, e-com master batch tahun lepas akan dapat Wira e-com secara free saja. Jadi anda tak perlu beli. Siapa yang dah join e-com master tak payah join Wira e-com. Sama saja modul. Okay. Untuk pembeli terpantas, kita akan refund duit. Siapa paling pantas? Apa yang paling best sekali, hari offer ni saya buka sampai 12 malam hari ini saja. Esok saya tutup. Dah tak ada offer. Next saya akan buka masa pelancaran sebenar nanti. Ini pra pelancaran ya. Anda beli hari ini, video panduan anda akan dapat 22 hari bulan 3 nanti. Saya buka offer sampai 12 malam hari ini. Esok tutup. Maksudnya 12 malam ni tutup. Tak ada dah. Nak dapatkan video ni Isnin depan. Itu pun harga naik. Dah tak dapat. Diskaun 14%, diskaun 30%, diskaun 67%. Ni paling tinggi. Package emas. Harga asal package emas ni 567. Tapi hari ni pra pelancaran 197. Yang lain diskaun sikit. Tapi paling besar package emas. Anda akan dapat video Google Ads dan Google SEO. Macam nak buat panduan, macam nak buat free course marketing guna Google. Hari ini saja, pukul 12 malam saya tutup. Pembeli paling pantas akan dapat refund 100%. Anda akan akses panduan ini dengan percuma. Esok admin saya akan semak order. Admin saya akan hubungi anda. Dia akan contact untuk refund duit anda. Link kat ruangan chat saya dah masuk tadi. Dah pergi jauh tu. Okay, dekat skrin ni pun ada link. bit.ly/wira-ecom-pp. Masuk link ni. Dekat ruang komen saya letak sekali lagi. Ruangan chat saya letak sekali lagi. Kalau anda nak buat projek raya secara e-commerce, okay, ini adalah langkah pertama. Sebab dalam ni saya tunjuk A to Z macam mana nak buat ads untuk website e-commerce. Cuma syarat untuk join Wira e-com, anda dah biasa buat ads lah. Maksudnya mungkin sebelum ni pernah buat untuk WhatsApp. Dah ada account ads. Dah boleh buat ads sikit-sikit. Tak pandai tak apa. Tapi dah boleh buat ads sikit-sikit. Sebab saya tak cover daripada betul-betul kosong. Saya tunjuk A to Z tapi khas untuk e-commerce. Yang dah ada e-com master akan dapat Wira e-com percuma. Saya dah bagi tahu dalam grup tuan. Tadi saya pun dah nyatakan. Siapa yang dah join e-com master akan dapat Wira e-com secara percuma. Package ni tak sesuai untuk property, betul? Okay, dah 10:04 minit. Ingat pembeli pertama. Sekali lagi saya letak, pembeli pertama saya akan minta admin semak order esok, refund 100%. Selain daripada dapat offer ni, 3 orang pertama hari ni, yang daftar hari ni, jam 12 malam saya tutup Hari ni 3 orang terpantas saya bagi offer sesi one-to-one coaching. Jumpa saya, berdepan dekat Starbucks Kelana Jaya. Kalau anda duduk jauh macam contoh kat Sabah ke Sarawak, tak boleh nak datang tak apa. Kita akan buat online 1 jam juga. Tarikh dia 31 Mac ni. Kita akan buat persediaan untuk puasa dan raya nanti. Saya akan buat brainstorm dengan anda, one-to-one guide anda. Tapi untuk 3 orang terpantas sahaja dapatkan Wira e-com. Dan bonus-bonus saya kongsikan tadi serta diskaun 67% kalau ambil package emas. Hari ni saja. So 12 malam saya naikkan harga dan saya tutup jualan. Bila next jualan buka? Isnin sekali lagi. Itu pun harga dah naik. Tips nak jadi terawal. Macam nak jadi terawal saya share. Klik package ni contoh. Buat pembayaran guna kad debit atau kad kredit. Sebab anda skip. Tak ada number code. TAC. TAC. Tak ada TAC. Masukkan nombor kad, nama dengan nombor kad, nanti akan bayar. Tak ada TAC. Jadi cepat. Okey. Saya tengok saya ada rekod sesi ni. Jadi rakaman ni nanti saya akan kongsikan kemudian dekat dalam grup. Siapa nak akses rakaman, nanti saya akan share rakaman hari ini dalam grup. Itu saja.
Okay, sebelum saya berundurkan diri sebab saya ada kelas lain malam ni dengan grup premium saya. Saya menyusun jari 10 jari. Mohon maaf kalau ada salah silap dalam tutur kata saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Mungkin saya tak perasan sebagai manusia, saya terlepas pandang. Saya minta maaf sekali lagi. Ilmu hari ini saya halalkan dan saya doakan anda yang boleh amalkan ilmu ni hari ini berjaya untuk buat jualan dengan banyak, dengan mudah, insya-Allah. Okay, kita jumpa dalam grup.